Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah ada suara lah. Cek kali Pesamat ada suara lah. Jadi insyaAllah kita akan mula membaca kitab namanya Perukunan Besar karangan Syekh Haji Abdul Rashid Banjar. Jadi kitab perukunan ni yang maklum ke kitanya ada dua lah. Pertamanya perukunan besar ni, yang keduanya perukunan satu lagi karangan Syekh Jamaluddin Al-Banjari, Mufti Banjar. Itu anak kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin. Dan kitab perukunan ni dia seperti macam kitab-kitab Jawi di Nusantara Semenanjung kita lah. Jadi perukunan ni masyhur di negeri Banjar. Jadi perukunan ni maksudnya dia akan membahaskan berkaitan perkara-perkara asas dalam agama. Jadi kita hak menuntut ilmu ni sepatutnya tak bacalah kitab-kitab begininya untuk capai marakah. Cumanya dia panggil orang tak baca kitab ni, kita tolong bacalah. Sebab kita banyak aja kitab Arab banding kitab Jawi. Kitab Jawi ni sama ada kuliah maghrib ataupun dia panggil maraton lagu ni, ataupun kitab-kitab yang Jawi itu jarang dibaca. Tu kita bacalah. Ataupun kitab yang masyhur dah Jawi tu. Kita baca juga selit-selit kitab Arab. Kalau kitab Arab tu kita baca setiap pagi subuh lah, setiap hari dekat page kita tu. Sekarang baca kitab Nahwu. Baca kitab Nahwu 3 uti, syarah kepada Jurumiyah, khatam Syawal. Jadi kitab perukunan besar ni kitab yang orang boleh panggil kata tak bacalah sangat kat Nusantara kita ni, khususnya Malaysia. Jadi kita tolong bacalah, kita tengok ulang kaji semula apa yang patut ulang kaji, dan mungkin ada benda-benda yang luar biasa dalam kitab ni, kita boleh tahu lah. Dan kita akan syarah kitab ni berdasarkan dhabit dalam Bushrul Karim. Jadi kita dah ada panduan dah. Jadi kita baca perukunan ni dengan syarah dhabitnya daripada Bushrul Karim.
Jadi sebelum kita baca kitab Perukunan Besar ni, maka kita pertama sekali kita akan hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada pengarang kita Syekh Abdul Rashid Banjar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini kitab Perukunan Besar. Bila kata ini tu, kalau dia tu buat dah kitab ni, maka ini tu dia panggil isim isyarat hakiki lah. Ini sungguh. Tapi kalau ini tu dia tidak buat isi lagi, tetapi sudah tergambar dalam akal isi dalam kitab tu, maka isim isyarah majazi. Tu isim isyarah. Lepas tu kitab Perukunan. Biasa kitab ni makna tebal lah. Kalau orang yang buat kitab tebal tapi dia panggil risalah, hak tu tawaduk lah. Tawaduk daripada musannif. Tapi kalau kitab dia sebut kitab sungguh, nak menyatakan hakikat kitab ni memang kitab. Sebab tebal sikit. Tapi tebal-tebal pun sebab tulisan besar lah je. Jadi kalau kita tulisan tu macam Jawi Halabi tu berasa sikit je, tak banyak sangat. Perukunan. Perukunan kalau kita bahasa Melayunya buang pe dengan nan tu jadi rukun. Jadi rukun ni makna seolah-olah memberi isyarat benda yang disebutkan dalam kitab ni benda yang tak dapat tidak mesti tahu. Tu rukun. Macam rukun sembahyang, tak dapat tidak mesti kena buat. Kalau tak panggil sembahyang. Perukunan begitu juga, tak dapat tidak mesti tahu. Kalau tak, mungkin tidak sah iman, mungkin tidak sah Islam, mungkin tak sempurna iman dan Islam. Besar. Perukunan besar tu, besar dia lah, tajuk lah. Mungkin nak banding dengan perukunan hak satu lagi, wallahu a'lam. Perukunan hak satu lagi tebal juga, sebab dia kalau nisbah kitab perukunan satu lagi, kalau tulis besar lagu ni tebal jugalah. Sebab dia cetakan Halabi, jadi tulisan kecil nampak nipis. Kitab Perukunan satu lagi itu dulu kita baca dah kat Uniza tahun 2017, bawah ilmu. Waktu tu kita lah ilmu je. Kita naik presiden, kita yang baca. Masa tu bukan presiden, dia panggil Presiden Tafaqquh Fiddin. Jabatan Tafaqquh Fiddin. Sebab dulunya asal nak buat ada satu kelab namanya study. Kita nak buat satu kelab baru, bukan kita lah, pakar-pakar lah, buat satu kelab baru nak fokus berkaitan dengan pengajian turas. Sebab ilmu tu lebih pada macam seminar apa semua tu. Jadi kita tengok kena ada satu kelab yang khusus tu. Sebab dulu sebelum daripada tu lagi, kelab-kelab masing-masing Syariah ke Usuluddin ke Aqsa ke, dia ada pengajian kitab yang tersendiri dia akan buat. Lepas tu mati, senior keluar dah, tak ada dah. Lepas tu yang nak hidup semula tu buat study. Lepas tu tumpang bawah ilmu tu. Lepas tu ada isu bos sikit, syarat-syarat, tak apalah, jadi satu jabatan khusus dalam ilmu, Jabatan Tafaqquh Fiddin. Tu lah. Lepas tu baca dah perukunan tu habis dah, khatam dah. Masa tu awal-awal master. Awal-awal master lah, bukan 2017, 2017 tu parti musalli. Tu habis tu. Kemudian dia kata bagi Haji Abdul Rashid Banjar. Kalau kata bagi Haji, biasa kalau musannif dia kalau disebut Al-Allamah, maka hak tu cerak kata itu murid dia tulis ataupun tukang cetak tulis. Tapi kalau Haji Al-Faqir, mungkin dia tulis sendiri.
Takkan dia sendiri akan tulis Al-Allamah pula. Banjar, makna orang Banjar. Cuma biodata ni perlu cari semula lah. Adakah dia keturunan Syekh Arsyad Banjari ataupun bukan, wallahu a'lam. Kena cek mula. Cumanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni memang banyak sangatlah keturunan dia. Dia kahwin banyak. Kat Kedah ada, Banjar ada, merata dia punya keturunan sampai sekarang. Diambil daripada setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjar, iaitu pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Sabila tu kalau orang yang belajar syariah khususnya, sebenarnya bukan belajar syariah, belajar selain syariah pun sama juga. Dia perlu boleh baca kitab Sabila pada awal sampai habis. Tu sepatutnya. Kita pernah tengok kat Indonesia Sabilal Muhtadin tu jadi mahal. Mahal kot. Bukan kitab tu saja mengajar sekali lah. Kitab saja boleh beli. Kitab Sabila, dia punya mahal dia. Hebat. Masyuk sampel yang dengar tu. Kalau kita tu tak ada lah sininya. Kalau orang buat mahal tu kitab tu kira rare. Boleh lampau buat tengok. Saya, mahal saya adalah Tuhfatul Muhtaj. Mahal. Ada tengok kat FB itu, siapa-siapa yang baca Tuhfatul Muhtaj, boleh baca Tuhfatul Muhtaj, maka dia menjadi rebutan para wanita. Dahsyat. Itu dia bahasa Arab. Tu nafa'allahu ta'ala bihi. Mudah-mudahan ni panggil jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Nampak macam khabariyah, lafaz fi'il fa'il, tapi naknya du'aiyah. Ai Allahumma anfa'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat ia. Ta'ala tu hal bagi Allah. Sebab atas kaedah al-jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Jumlah selepas ma'rifah di i'rab hal. Jadi Allah tu ma'rifah, isim lafzul jalalah. Ta'ala tu fi'il madhi, iaitu dengan makna maha tinggi ia. Jadi hal keadaan maha tinggi ia, ya Allah. Nafa'a muta'allaq, bihi muta'alliq. Memberi manfaat oleh Allah bihi, ai bihadzal kitab, dengan ini kitab. Memberi manfaat maf'ulun bih, al-muslimina, akan orang-orang Islam. Amin, ai istajib du'aana, ai perkenankanlah akan doa kami. Itu isim fi'il amar. Dan ada ditambah sifat 20. Dekat depan tambah sifat 20 sah. Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni kita baca lah. Jadi kitab ni nak kata tebal, memang tebal, tapi banyak wirid. Jadi senang sikit. Tanya wirid-wirid tu kita baca lah. Khutbah nikah. Siapa nak nikah boleh lah. Khutbatun nikah. Khutbatun nikah. Ratib al-haddad. Talqin mayyit. Bab haid, doa-doa. Babul haji, Fatihah, bergantung makna, yakni disekalikan dengan makna. Qunut, tahiyat, bergantung makna, yakni qunut dengan tahiyat pun ada makna sekali. Doa uqasyah. Doa uqasyah ni doa yang banyak diamal lah di Nusantara ni, bahkan sehingga ada ijazah kat Indonesia. Kita tak pernah ada lagi lah ijazah tu, walaupun ada orang pertikaian lah doa ni. Cuma doa ni bila kita baca, benda tu baik lah. Ataupun fadilat tu, hak tu tak iktikad pun tak apa. Bukannya mesti dia begitu. Dia bukan daripada Nabi. Diterbitkan oleh Maktabah wa Matba'ah Muhammad An-Nahdi wa Auladih. Maktabah wa Matba'ah Muhammad An-Nahdi wa Aulad. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Jadi kita ni ada tauhid, ada fiqh. Biasanya ulama bila bahas bismillah, dia akan bahas mengikut bidang. Kalau kitab itu balaghah, dia hurai ikut balaghah. Kalau kitab itu mantik, dia hurai bismillah ikut mantik. Dia akan takalluf juga, dia akan juga akan bahas ikut bidang ilmu tu. Macam kalau kita bidang mantik tu, bismillahirrahmanirrahim, dia bahas ikut mantik. Dia kata kena takalluf juga. Sebab bismillahirrahmanirrahim nak kait mantik ke mana? Dia takalluf juga bagi sampai ada nampak mantik tu. Dia bahas lah bismillahirrahmanirrahim ni jumlah apa? Hamliyah ke, syartiyah ke? Kemudian mujabah ke, salibah ke? Dia bahas.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Maha Pemurah tu maksudnya al-mun'imu bi jalailin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Al-mun'imu bi jalailin ni'am. Ar-Rahim pula tukailah bidaqaiqin ni'am. Allah Ta'ala memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Kalau dalam kitab Sirajul Huda dia sebut nikmat yang seni-seni. Itu. Jadi bismillah kita tak syarah panjang lah sebab maklum. Tu. Orang yang ikut kita pun syarah banyak dah. Letih bismillah ni. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdu mubtada, lillahi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf khabar. Ay alhamdu mustahiqqun lillahi. Bermula puji-puji itu mustahak bagi Allah. Wahdah hal bagi Allah. Ay hala kaunillahi munfaridan, hal keadaan Allah itu tunggal. So dia wahdah ni asal hal ni kena nakirah. Tiba-tiba wahdah ni ma'rifah sebab dia idhafah dengan dhamir. Bagaimana dia jadi hal? Maka hal ni kena takdir nakirah. Biasa wahdah orang akan takdir munfaridan, hal keadaan Allah itu jualah sahaja yang berhak dipuji. Wassalah waw istinaf, as-salatu wassalamu, bermula selawat. Selawat ada tiga lah, maklum. Selawat daripada Allah namanya rahmat. Selawat daripada malaikat namanya istighfar, meminta ampun. Selawat daripada selain malaikat, makhluk lain, dia panggil doa. Tu as-salah. Jadi sini nisbah Allah rahmat. Lepas tu kita jawi bila dia terjemah wassalatu wassalam, wassalah tu rahmat selalu. Sebab itu nak menunjukkan as-salah tu minallah. Wassalamu atah salah, dan sejahtera ala ta'alluq suatu mahzuf khabar bagi as-salatu wassalam. Ai nazilani, turun kedua-duanya selawat dan sejahtera. Sejahtera ni kenapa Nabi SAW perlu sejahtera Tuhan? Supaya di akhirat Nabi SAW tak kalut. Tak kalut macam mana? Tak huru hara lah Muhammad tu. Nabi SAW akan tenang. Supaya tak kalut. Kerana dalam kitab Ad-Durrul Thamin, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut, wajib kita i'tiqad berlakunya huru hara kiamat. Berlaku huru hara kiamat tu bukan makna semua makhluk akan huru hara, tidak. Huru hara tu bagi orang kafir, orang munafik, orang fasik, dia akan huru hara. Adapun orang beriman biasa, cuma wajib i'tiqad ada sabitnya huru hara. Tu. Wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Man tu jar majrur ala. Man tu man mausuliyah, maka berhajat kepada silah. Kita mengaji dah mutamimah. Jadi silah dia mana? Tu la nabiyya, jumlah tu dah. Ba'dahu, hu tu aid man. La nabiyya ay la nabiyya thabitun ba'dahu, ba'da man. Tidak ada sama sekali jenis nabi yang sabit selepas dia, selepas man. Siapa man tu? Muhammad lah. Nabiyya tu jadi isim la linafil jinsi. Ba'dahu ta'alluq suatu mahzuf khabar la linafil jinsi. Ba'da tu dharaf zaman, hu mudhafu ilaih. Begitu. Jadi kalau orang belajar pengaji Islam ni, dia kena tahu i'rab seko-seko. Ni mujur dah baris ni. Kalau tak ada baris boleh baca kedak tu. Dia sorah dengan nahwu. Tu ni kita ni pis kita ni memang nak tumpu pada ilmu alat. Ni baca 3 jurumiah, lepas syawal pula baca mantik satu, wei sini, lepas tu sambung pula tashil lail amani. Begitulah nak fokus nahwu. Tu. Adapun fardu syahadah itu adapun ni biasanya amma ba'du lah, lepas sebelum tu amma ba'du. Jadi panggil bismillahirrahmanirrahim ni iftitah haqiqi, alhamdulillah iftitah idhafi. Dua-dua ni pembuka belaka, tapi pembuka sungguhnya bismillah. Alhamdulillah ni pembuka juga, pembuka idhafi. Sebab apa idhafi? Sebab di sebelum alhamdulillah dah dibuka dengan bismillah. Dan alhamdulillah pun pembuka juga.
Dia terus kepada syahadah ya. Sebab nak berkaitan dengan tauhid. Adapun fardu syahadah itu, syahadah tu itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia panggil syahadatain. Dua kalimah syahadah. Syahadah ni asal makna saksilah. Nak saksi apa? Nak memberikan penyaksian bahawasanya aku ni Islam depan orang ramai, supaya dia dapat jatuhkan hukum Islam atas dia. Kalau dia mati, dia wajib sembahyang jenazah atas dia. Kalau dia mati, dia wajib waris pusaka kepada orang Islam, keluarga dia. Apa-apa berkaitan dengan Islam semua termaktub ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dua perkara. Pertama, iqrarkan. Bila kata fardu, makna seolah rukun. Dalam mazhab Syafi'i, fardu dengan rukun sama, kecuali dalam bab haji. Rukun haji lain, fardu haji lain. Pertamanya, iqrarkan. Iqrar mengaku. Iqrar mengaku. Mengaku, yakni mengaku seorang dengan lidah. Dengan lidah. Okey, soalan. Kalau dia mengaku dengan lutut, dia guna. Kalau mengaku dengan lutut, kalau Allah Ta'ala beri sifat perkata ke lutut dan dia boleh bercakap dengan ikhtiar dia, sah. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahab, dia buat takdir masalah. Kata kalau lah seorang tu baca Fatihah kot lutut, adakah sah Fatihah dia? Jawapan dia, kalau dia boleh ikhtiar, boleh pilih, baca kot mulut boleh, baca kot lutut boleh, maka dia baca kot lutut, sah. Bertahap tu. Itu tak ikrar, mana dia akan ucap asyhadu an la ilaha illallah. Bukan itu saja, keduanya tasdiqkan dengan hati. Okey. Fardu syahadah yang ada dua. Tasdiq ni makna membenarkan. Bukan benarkanlah. Tasdiq ni benarkan dengan hati. Benar ni apa dia? Iaitu apa yang disampaikan Nabi dalam hati kata ya. Mengaku Okey, fardu syahadah yang ada dua ni, ini fardu, ini syahadah yang kamilah, syahadah yang sempurna. Sebab ada syahadah yang tak sempurna tapi panggil syahadah, iaitu apa? Iaitu orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dalam hati kufur, itu munafik. Tapi Islam tak? Islam, zahir Islam, tapi munafik di sisi Allah, kufur. Ada juga yang tak ucap syahadah tapi tasdik dalam hati, mengakui Allah, Nabi Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul. Dia beriman di sisi Allah, tak beriman di sisi manusia. Jadi kesaksian dia terhadap Islam tu kurang sempurna lah, dua ni. Dari sudut munafik, hatu kufur di sisi Allah, beriman di sisi manusia. Orang yang tasdik fil qalbi saja, beriman di sisi Allah, tak beriman di sisi manusia. Kerana menurut pandangan mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang tasdik dalam hati itulah iman. Itu hakikat iman yang sebenar. Iman bukannya tasdik, iqrar dan buat amalan, bukan. Dan menurut pandangan mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah ialah iman itu sekadar tasdik walaupun tidak mengucap syahadah. Habis. Adapun kesempurnaan syahadah itu empat perkara. Pertama, diketahui. Kedua, diikrarkan, yakni mengetahuilah seseorang akan dua perkara yang diakui itu. Bukan. Pertama, diketahui, nokta. Pertama, diketahui. Apa diketahui? Diketahui makna syahadah tu. Sebab tu kalau syahadah tersebut diucapkan dengan bahasa selain Arab, sah. Asalkan dia terjemah sebiji dengan apa yang Arab tu. Kalau asyhadu, aku saksikan, kena terjemah aku saksikan. Jangan terjemah aku mengetahui pula. Tu. Sah untuk dia berbahasa dengan bahasa ajam ketika syahadah, walaupun dia boleh berbahasa Arab. Keduanya, diikrarkan. Ikrar diulang hak tadilah. Sebab syahadah tu tak akan sempurna melainkan mengaku. Okey. Ketiga, ditasdiqkan, benar dalam hati. Apa? Benar dalam hati terhadap apa yang Nabi dan Allah sampaikan. Hak ni pun ambil hak tadi ya. Keempatnya, diyakinkan. Ada ke orang tasdik tapi tak yakin? Ada, tahap keyakinannya rendah.
Keimanan dia kepada Allah Ta'ala tu kurang. Tapi kalau dia yakin tinggi, itu lebih menyempurnakan syahadah Islam dia. Begitu. Adapun rukun syahadah itu 4 perkara. Pertamanya, tadi fardu ni rukun. Ni dia panggil bahasa-bahasa untuk dia mengatakan syahadah ni penting dari sudut ni. Adapun rukun syahadah itu 4 perkara. Seolah-olah kalau tak ada 4 ni, syahadah dia tak kira. Pertamanya, mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbat zat Allah, ada zat Tuhan. Sebab itu syahadah bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia wajib tahu makna. Walaupun makna secara ijmali. Makna secara ijmali itu wajib pada orang kafir. Adapun kita wajib tahu makna secara tafsili. Sebab tu kita belajar sifat 20. Keduanya, mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mana ni? Segala sifat Allah yang kesempurnaan. Segala sifat Allah yang kesempurnaan. Jadi ada yang tidak mengisbatkan sifat Allah, tapi dia panggil beriman. Seperti Mu'tazilah menafikan ma'ani Tuhan, tapi dia masih beriman dengan Allah. Tapi iman dia tidak sempurna, iman dia fasiq. Dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, orang beriman yang ada dosa masuk neraka kemudian masuk syurga, dia panggil iman ghairu kamil, iman yang tidak sempurna. Jadi Mu'tazilah, iman yang tidak sempurna kalau disebabkan i'tiqadnya itu membawa dia ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiganya, mengisbatkan af'alullah ta'ala. Apa af'al? Arti af'alullah segala perbuatan, yakni perbuatan Allah. Jadi kalau kita bayang sekali ni, tiga-tiga ni sabit macam sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Jadi mensabitkan af'alullah, iaitu mensabitkan segala benda yang kita nampak ni semua kejadian Allah, semuanya makhluk Allah, semuanya ciptaan Allah. Tak ada seorang pun syarik, sekutu yang bersama dengan Allah. Tu. Keempatnya, mengisbatkan, mensabitkan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kesebaran, tinggi dan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih tinggi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu wajib i'tiqad. Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi bil itlaq, seafdal makhluk secara mutlak, tanpa khilaf di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi wajib kita i'tiqad Nabi SAW lebih mulia daripada Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Adapun syarat sah syahadah itu, syarat sah syahadah itu 4 perkara. Syarat sah dari sudut pengesahan syahadah. Dia ulang balik lebih kurang ya. Pertamanya diketahui, yakni diketahui maknanya. Memanglah kalau nak sah syahadah itu mesti dia tahu. Kalau tak tahu kena bagi tahu dan ulang syahadah itu sehingga dia tahu benda apa yang dia buat tu. Kedua, diikrarkan, diakui. Tu macam tadi ya. Ketiga, ditasdikkan, benar dalam hati terhadap apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Kalau tak ada tasdik, maka tidak sah syahadahnya. Tidak sah dari sudut mana ni? Syahadah yang sempurna. Adapun syahadah yang sekurang-kurang boleh kata Islam, sah dah walaupun tak tasdik dalam hati, dia panggil munafik. Keempatnya, diamalkan. Diamalkan ni khilaf. Adakah syarat sah syahadah tu kena amal? Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan mu'tamad mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bila seorang tu syahadah tak wajib amal. Bukan tak wajib amal tu tak amal, tak semestinya menjadi syarat kena beramal benda wajib, tinggal benda haram baru sah syahadah. Tidak. Cumanya amal ni ada sebahagian ulama mazhab ahli sunnah muafakat dengan Mu'tazilah, mengatakan iman ialah iqrar dengan lisan, kemudian membenarkan dalam hati
dan juga melakukan amalan. Itu sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah dan sebahagian mu'tazilah mendefinisikan iman itu 3 tu. Mana kalau tidak ada amal tak dipanggil beriman. Ada itu. Cuma pandangan mu'tamad, iman itu adalah tasdiq sahaja. Amal itu syarat kesempurnaan iman. Dengan makna sehari dia sirat, kita ada iman, kita ada lampu. Terang ke tidak lampu tu berdasarkan amalan kita. Tu. Adapun yang membinasakan syahadah itu, perkara yang membinasakan syahadah itu 4 perkara. Yang membinasakan ni, yang menyebabkan dia murtad, keluar Islam, 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala, iaitu mensyirikkan Allah, sama ada pada zat, pada sifat, pada perbuatan. 3. Menduakan Allah Ta'ala, yakni pada zat, pada sifat, pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu syirik. Keduanya, syak dalam hatinya, hati seorang, yakni syak terhadap ketuhanan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain. Dia ada syak. Bukan setakat syak, bahkan kalau zan pun kufur. Jadi kita kalau jadi muhasyi, kalau jadi syarih, kita akan kata macam mana? Syak ni bukan murad. Syak ni bukannya murad. Apa maksud bukan murad? Bukan mesti syak baru hilang syahadah dah, bahkan zan pun hilang juga. Zan pun hilang dah. Apatah lagi syak, apatah lagi waham, apatah lagi jahil. Lagilah menafikan syahadah dia. Dia syak, Tuhan ada ke tak? Dia waham, Tuhan ada ke tak? Dia zan, ada tu Tuhan ni. Sudah. Semua tu kufur belaka. Ketiganya, menyangkal diri seorang dijadikan Allah Ta'ala. Menyangkal, menafi. Dia kata, aku tak diciptakan Tuhan ni, aku jadi ingat sendiri melalui jimuk-mok aku. Sudah. Kufur dengan Allah Ta'ala. Dan kalau dia nak sembahyang bagi sah semula, kena ucap syahadah balik, dan batal segala pahala dia. Adapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang murtad dia syahadah semula, mazhab Syafi'i mengatakan title sahabat kembali semula. Mazhab Maliki mengatakan title sahabat tak mari dah. Khilaf. Keempatnya, tiada diisbatkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni bebas kata Allah tak wujud. Jadi ada orang kata yang mengatakan Asy'ariyah ni mengatakan tiada Tuhan, tak betul lah. Mana boleh, tak ada Tuhan. Kita sifat wujud pertama sekali. Kita bahas wujud Allah tu wujud ke tak, bukannya Allah wujud ke tak. Dia tak tahu beza tu. Itu bahas wujud Allah wujud ke tak, bukannya Allah wujud ke tak. Dua benda yang berbeza. Allah wujud ke tak? Wujud. Siapa kata tak wujud, kafir. Wujud Allah wujud ke tak? Wujud Allah tak wujud sebab amrul i'tibari. Tu ataupun hal. Adapun dinamakan syahadah itu, adapun dinamakan syahadah iaitu syahadah. Apa syahadah ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ikutkan, kalau disebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah sahaja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah yang lain. Tu dia panggil syahadatain. 2 syahadah, bukan 1. Apa maksud dia? Iaitu aku saksi, aku naik saksi. Asyhadu dengan makna a'lamu wa udh'inu, aku mengakui alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan, ai alla ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Dia panggil Allah tu, asalnya la ilaha illallah, jumlah tu adalah khabar an. Dia asalnya annahu la ilaha illallah. Dalam tashil Nail Amani dia panggil ni mukhaffafah anil thaqilah. Dia asalnya annahu tasydid thaqilah. Tiba-tiba ditakhfifkan Allah, tak ada tasydid. Bila tak ada tasydid, isim la dinafikan, isim la dihazafkan. Tinggallah khabar la, iaitu la ilaha illallah. Jadilah alla ilaha illallah. Itu. Illallahu, Allahu boleh baca 2. Allahu, Allaha. Tapi Allahu lebih afdal. Dia jadi badal
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi, aku mengetahui, aku mengakui akan bahawa Muhammad itu khabar anna Rasulullah, Allahi mudhaf ilaih. Hatu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, perbahasan dalam sifat 20. Adapun rukun iman itu dua bahagi. Pertama, iman mujmal, iman yang secara umum. Kedua, iman mufassal, iman yang secara tafsil, perinci. Artinya, arti iman mujmal dan iman mufassal berhimpun dan bercerai-cerai. Dia terjemah seperti terjemah ke bahasa Melayu lah. Arti-arti ni panggil maksudnya intiqalul lughati ila lughatil akhar. Itu maksud arti intiqalul lughati, berpindahnya satu bahasa ila lughatil akhar, kepada bahasa lain. Kalau makna, barulah ma yu'na bihi ataupun ma yuqsadu bihi, benda yang nak dimaksudkan dengan maksud dengan perkataan tersebut. Ini terjemahlah. Mujmal, berhimpun. Apa berhimpun? Umum. Bercerai-cerai. Apa bercerai-cerai? Diperincikan satu-satu sehingga nampak cerai-cerai. Adapun rukun iman mujmal itu dua perkara pula. Iman mujmal ni wajib hanya pada orang kafir dan Islam. Wajib lah. Pada orang kafir yang nak masuk Islam tu wajib tahu, dan orang Islam memang confirm kena tahulah. Sebab apa? Supaya orang kafir yang masuk Islam tu dia tahu syahadah yang bakal diucap tu apa. Pertamanya, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Artinya, arti dari itu amantu fi'il billahi jar majrur, wa bima ataf kepada billah, qala ay qalahu Allah. Qala ni silah bagi ma. Dia tak ada, kena takdir. Ay qalahu Allahu, Allahu fa'il, ta'ala fi mahalli nasbin hal. Artinya, percaya aku dengan Allah Ta'ala. Ta'ala tu kecil tu. Dan dengan barang. Dia dalam kitab Jawi bila kata ma, kena rujuk kepada benda tak berakal. Kalau man merujuk kepada benda berakal. Sebab tu Jawi dia bezakan barang dengan barang siapa. Kalau barang siapa menunjukkan dia tu benda berakal. Kalau barang menunjukkan benda tak berakal. Walaupun begitu, dalam kitab Mutamimah kita dah dulu baca dah, kadang-kadang man tu kena kepada benda tak berakal, kadang-kadang ma tu kena kepada benda yang berakal. Tu. Barang yang sudah nak baca ke mana tu? Difirmankan. Ingat dipermainkan. Difirmankan Allah Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala firman. Apa dia? Iaitu dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala ada dua. Satu mantuq, satu mafhum. Satu mantuq, satu mafhum. Mantuq tu benda yang Allah sebut itulah, sebiji-sebiji. Wa aqimus salah, wajib sembahyang. Mantuq. Bila kata wajib sembahyang, sebaliknya mafhumnya haram tinggal sembahyang. Itu mafhum. Allah tak kata pun haram tinggal sembahyang. Dah Allah Ta'ala sebut aqimus salah, tu faham mafhum. Aku lapar, bukan, aku nak makan nasi nak makan nasi mantuk. Mafhumnya dia sedang lapar. Tu. Jadi orang yang ada akal tak payah sebut seko-seko. Apa nak makan? Lapar. Tanya pula. Tu panggil bodoh. Tak mengaji balaghah panggil. Tak mengaji mantik, tak mengaji balaghah. Tu. Jadi firman Allah ada mafhum, ada mantuq. Keduanya, amantu bir rasuli wa bima qala ar-rasulu ay qalahu ar-rasulu. Artinya, percaya aku akan Rasul. Yang ni percaya dalam hati. Percaya ni benda bangsa hati, bukan mulut. Akan Rasul. Rasul mana ni? Dia panggil apa? Rasul ni umum lah. Ikutkan umum lah Rasul ni. Tapi bila itlaq Rasulullah ataupun Rasul, dia ada satu kaedah dia panggil idza utliqa insarafa ila fardin kamilin. Tu kaedah tu mana-mana tu. Idza utliqa, apabila disebutkan sesuatu
Idza utliqa insarafa, maka terkalihlah ia ila fardin kamilin, kepada sesuatu yang sempurna. Jadi bila kata Rasul, tak sebut ni Rasul mana ni, Rasul mana yang dimaksudkan. Oh, Rasul yang sempurna siapa? Rasul Nabi SAW. Nabi SAW. Tu kaedah tu. Dan barang Rasul ni ialah utusan Allah, mesti lelaki, mesti merdeka dan sebagainya. Dan barang yang dikata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tengok dia tulis sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasul tadi idza utliqa insarafa ila fardin kamilin. Ataupun kita kata ar-rasul, alif lam pada ar-rasul, alif lam lil ahdi dhihni. Alif lam pada Rasul menunjukkan al-ahdi al-dhihni, benda yang maklum di akal Rasul siapa. Boleh juga. Tu cara kalau syarih atau muhasyi dia bahas kalau matan. Adapun rukun iman mufassal itu, jadi hak yang mujmal ni wajib bagi orang Islam dan wajib bagi orang kafir. Adapun rukun iman mufassal, iman yang terperinci lah, itu 6 perkara. Mana yang perinci ni tak wajib atas orang kafir lagi yang nak masuk Islam, wajib kepada orang Islam yang sudah lama Islam. Dan mu'allah kenalah lepas pada tu tahu pula iman mufassal. Hak itulah pembelajaran silibus ilmu tauhid sifat 20. Tu 6 perkara. Pertamanya amantu billahi, arti amantu billah, percaya aku akan Allah Ta'ala. Senang cerita, 6 tu rukun iman. Dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut bahawasanya orang yang tahu rukun iman tapi tidak tahu makna rukun iman, maka tidak sah iman dia. Tak tahu. Beriman pada Allah, apa beriman pada Allah? Beriman kepada zat Allah, sifat Allah gini, perbuatan Allah gini. Tu percaya pada Allah ni sifat 20 selesai. Percaya pada malaikat, apa percaya pada malaikat? Percaya kata malaikat itu tidak berjantina, dia tu tak makan, tak minum, bukan manusia, dia ada akal, dia ibadat, dia tidak pernah buat maksiat. Tu dia kena tafsir lah. Sekadar hafal saja tanpa tahu, tak sah iman dia, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Keduanya wa malaikatihi, ataf kepada billah, artinya percaya aku akan segala malaikatnya, malaikat Allah. Percaya kata malaikat ni bukan lelaki, tidak berjantina. Malaikat ini tidak bernafsu. Malaikat ini ada akal. Malaikat tak makan, tak minum. Malaikat patuh pada Allah, tinggal larangan Allah. Tu ya, kurang-kurang ya. Malaikat diciptakan daripada nur. Bukan Allah berhajat kepada nur, tapi di sebuah adatnya kena ada asbab diciptakan, maka Allah ciptakan dia daripada nur. Kalau iblis api. Ketiganya kalau manusia Nabi Adam tanah, kalau kita air mani. Jangan kata kita tanah pula. Kita ni air mani, asal kita tanah. Macam tu cara cakap. Saya ni dijadikan daripada tanah. Habis gitu. Bukan daripada tanah, kita daripada air mani yang asalnya daripada tanah. Gitu. Wa kutubihi, artinya percaya aku akan segala kitabnya, kitab Allah. Kitab ni dia ada 2. Okey, lupa. Malaikat pun ada 2. Malaikat ada 2. Sama ada kita wajib tahu secara ijmali atau secara tafsili. Secara ijmali kita akan wajib i'tiqad ada malaikat bagi Allah dengan sifat-sifat yang kita sebut tadi. Kalau secara tafsili wajib i'tiqad malaikat 10 tu yang ada nama. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Sama juga kita beriman dengan kitab, ada ijmal, ada ifsal, ada mufassal. Kalau mujmal wajib i'tiqad ada kitab bagi Allah. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Malaikat pun wallahu a'lam. Tu mujmal. Kalau mufassal secara tafsil, maka 4 kitab dia wajib i'tiqad. Quran, Taurat, Zabur, Injil. Adapun suhuf khilaf juga, suhuf tu pun dekat siapa yang dapat suhuf tu khilaf. Tapi yang sabit betul-betul 4.
Suhuf pun ada juga. Suhuf wajib i'tiqad, kitab pun wajib i'tiqad. Cuma secara tafsir yang betul-betul tafsir tak ada khilaf ni 4. Quran, Zabur, Injil dengan Taurat. Keempatnya wa rusulihi. Artinya arti wa rusulihi, percaya aku akan segala pesuruhnya, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu beza dengan Nabi. Rasul dengan Nabi sama nisbah diberikan wahyu, itu sama dia. Bezanya Rasul mesti disampaikan kepada umat, Nabi tak disampaikan kepada umat. Jadi bila Rasul disampaikan kepada umat, maka sabitlah sifat tabligh bagi Rasul. Tulis itu sabit sifat tabligh bagi Rasul. Kalau Nabi tak sabit sifat tabligh bagi Rasul, tak wajib. Bukan tak sabit, tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab dia memang tak menyampai. Kelimanya wal yaumil akhiri. Artinya arti wal yaumil akhiri, percaya aku akan hari yang kemudian. Apa hari yang kemudian? Yakni hari kiamat. Hari kiamat ni, yaumil akhir ada macam-macam nama lah, pelbagai nama. Yaumiddin, yaumil akhir, yaumil qiyamah, yaumiz zalzalah, macam-macam Jadi hari akhirat apa yang kita wajib i'tiqadnya? Wajib i'tiqad ada sirat, ada mizan, hisab amal, syurga neraka. Itu semua hari akhirat berlaku. Hari akhirat yang besar. Ada hari akhirat yang kecil. Hari akhirat kecil mati. Dan kita dimasukkan ke dalam satu alam namanya alam barzakh. Tu. Keenamnya wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman juga ataf kepada kata billah, dan qadar, baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Khairihi badal bagi qadar, hi mudhafu ilaih, wa syarri ataf kepada khairi, hi mudhafu ilaih. Minallahi ta'ala, artinya percaya aku akan untung baik dan jahat datang daripada Allah Ta'ala. Yang ini datang semuanya pada hakikat. Nisbah i'tiqad hakikat baik buruk pada Allah, daripada Allah. Tu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nisbah cakapan ada dalam kitab Aqidatun Najin sebut, mesti kena kata buruk nisbah kita, baik nisbah Allah. Tak boleh kata baik dan buruk nisbah Allah belaka, tak boleh. Tu nisbah adab cakap. Adapun Mu'tazilah dia kata jahat bukan Allah buat. Kalau Allah jahat, Allah buat juga, zalim Tuhan. Dengan sebab Allah membuat jahat pada orang tu menyebabkan dia jadi masuk neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka, zalim Tuhan. Dia nisbahkan kezaliman pada Tuhan. Zalim ni ialah dia mengambil hak orang lain. Kalau dia mengambil hak orang lain, barulah panggil Tuhan tu zalim. Sedangkan kita semua ni tidak ada hak sama sekali diri kita. Semuanya hak Allah Ta'ala berlaku. Tidak ada nisbah zalim pada hak Tuhan. Tu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata dia, adapun fardunya fardu iman. Nya tu kena beriman lah. Dan kesempurnaan iman itu 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Mengikrarkan dengan lidah memang betul kesempurnaan iman. Bukan mesti imannya dengan ikrar. Dia khilaf ikrar syahadah tu lah. Syahadah tu adakah syarat iman ataupun syatrun minal iman? Syatrun ni juzu. Adakah syahadah ni satu juzuk daripada iman ataupun syarat sah iman? Dua-dua dok berlaku. Dua-dua dok berlaku. Pandangan mu'tamad, iman itu sekadar tasdiq dalam hati. Adapun iqrar untuk kesempurnaan iman dan menjalani hukum Islam atas dia. Keduanya tasdiqkan dengan hati. Tasdiq ni memang fardu iman. Memang mesti iman ada tasdiq. Ketiganya diperbuat dengan segala anggota. Hak ni kesempurnaan iman, bukannya fardu iman. Sebab tidak syarat orang tu melaksanakan amalan baru dipanggil beriman. Beza dengan khawarij.
Khawarij, kalau dia tu kata orang tu buat dosa, kufur. Orang tu kalau buat dosa, kufur. Kufur tu. Tak sembahyang kafir. Tak puasa kafir. Tak bayar zakat kafir. Kafir saja. Kalau Murji'ah pula dia kata gini, dia buat dosa ke, dia buat pahala ke, iman tak bertambah tak berkurang. Dia buat dosa pun tak berkurang, sebab dia dah beriman lah, madalah. Ahlussunnah wal Jamaah, iman boleh meningkat, boleh berkurang. Apa iman boleh meningkat, boleh berkurang? Kesempurnaan iman itu boleh meningkat, boleh berkurang. Adapun diri iman tu sendiri tak berkurang, tak bertambah. Sebab diri iman tu tasdik. Tasdik mana boleh berkurang? Tasdik kalau 100% tiba-tiba kurang, kufur lah. Jadi diri iman tu tak berkurang, tak bertambah. Tapi kesempurnaan iman itulah yang akan bertambah dengan sebab amal baik, akan berkurang dengan sebab amal buruk. Serta mengikut ijma' sahabat Nabi yang 4. Okey, mengikut ijma' sahabat Nabi ni, kalau dia engkar, kufur lah sebab ijma'. Tu iaitu siapa 4 tu? Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Dia panggil sebagai al-khulafa'ur rasyidin. Khulafa' yang 4. Habis. Adapun syarat iman itu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan Allah Ta'ala. Syarat apa ni? Syarat iman. Kasih akan Allah. Betul, syarat iman. Kalau benci, kufur. Syarat sini syarat sah. Tak ada syarat wajib ni. Kepekok. Syarat sah. Sebab apa? Sebab kalau benci dengan Allah, kufur. Tu boleh tengok kitab Tuhfatul Raghibin, kitab Jawi, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dikatakan begitu. Katanya dia lah tulis. Kasih akan Allah Ta'ala. Maka kalau dia benci, kufur. Tak i'tiqad qadar yang Allah Ta'ala takdirkan, kufur. Keduanya, kasih akan segala malaikatnya, malaikat Allah. Samalah. Kalau benci, kufur. Ketiganya, kasih akan segala kitab Allah Ta'ala. Sama juga kalau kita buat satu perbuatan yang menghina kitab Allah, kufur. Kita lempar Quran, pijak Quran, maki Quran, kufur. Mengurangkan huruf Quran dengan sengaja, kufur. Keempatnya, kasih akan segala wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah mesti i'tiqad sabitnya mukjizat pula, sabitnya karamah pada wali. Benci dengan wali Allah Ta'ala seolah-olah benci juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana wali Allah ni kekasih Allah. Wali Allah ni umum ni. Wali Allah ni umum. Sahabat boleh jadi wali Allah, ulama boleh jadi wali Allah, orang soleh boleh jadi wali Allah. Wali Allah ni Allah yang tetapkan lah. Kita tak boleh kata saya ni wali, tak ada gitu. Wali boleh bila ada anak perempuan, boleh lah wali. Wali Allah ni tak boleh ngaku. Tu. Kelimanya, kasih akan segala nabi Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul haram hina. Kalau hina, kufur. Menjatuhkan maruah nabi, kufur. Begitu juga kita kena pelihara lidah daripada mengatakan kalam-kalam syubhat tentang Nabi. Kita kena elokkan kalam-kalam yang menimbulkan syubhat. Walaupun tak salah, tapi kalam tu menimbulkan syubhat. Tak boleh. Pada Allah dengan Nabi tak boleh. Contoh kata Nabi malas nak buat benda ni. Bukan. Tak boleh kata malas itu. Walaupun kita faham maksud dia apa, tapi perkataan tu perkataan syubhat. Seolah-olah mensabitkan malas ke Nabi. Sebab itulah dalam ilmu sifat ilmu, dalam perbahasan sifat ilmu daruri, ada namanya ilmu daruri. Ilmu daruri ni ada dua makna. Satunya ilmu yang tahu tanpa belajar, satunya ilmu yang ada satu tekanan dia jadi tahu. Jadi kita tak nisbahkan ilmu daruri pada Tuhan, walaupun ada makna ilmu daruri itu ilmu tanpa belajar. Sebab takut memberi waham ilmu daruri dengan makna kedua, iaitu Allah tahu dengan ada keterpaksaan sesuatu. Itu memberi waham, maka dia tolak. Ilmu daruri tak sabit di Tuhan, tapi sabit di Tuhan ilmu zati. Dia panggil nama dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
Kelimanya, kasih akabih. Keenamnya, benci akan segala seteru Allah. Seteru Allah yang perang Islam. Sebab tu wajib marah kalau berjihad fi sabilillah bunuh orang kafir. Tak marah waktu tu haram pula. Sebab kita nak bunuh dia. Dan ketujuhnya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah. Azab Allah ni siksa Tuhan lah. Sama ada azab Allah ni kena pada akhirat. Takut, kena takut. Tapi takut azab Allah itu, takut azab Allah itu dia pergi ke arah ke arah tasawuf lah sikitnya. Takut kepada azab Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya menimbulkan ada perasaan untuk bertaubat. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Madili disebut sifat mahmudah pertama taubat. Akhir sifat taubat tu, akhir pembahasan taubat, dia kata apa? Taubat tidak akan berlaku melainkan ada perasaan takut. Maka dia pun bahas khauf. Jadi takut akan azab Allah itu menyebabkan seseorang tidak melakukan dosa. Yang mana tidak melakukan dosa itu membawa kepada kesempurnaan iman. Membawa pada kesempurnaan iman. Jadi takut akan azab Allah Ta'ala pun syarat iman juga. Kalau tak takut, Allah, aku ni tak heran masuk neraka. Ya cakap gitu. Cakap tak ada iman panggil. Kedelapannya, harap akan rahmat Allah. Harap akan rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa pada rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah, tak jadi kafir, jadi fasik. Jadi dosa lah. Sebab tu dalam kitab Syekh Qadir Madili dia terbahagi pada 3. Khauf dengan rojak. Rojak ni inilah harap rahmat Allah tu lah. Okey, sebelum tu, harap dengan cita-cita. Apa beza? Cita-cita sini maksudnya tamanni. Harap sini ialah dia ta'alluq hati dia dengan perkara yang dia suka. Dan dia berusaha mendapat benda tu. Tu dia panggil harap. Jadi kalau dia sekadar ta'alluq hati dia dengan perkara yang dia suka tanpa berusaha, dia panggil tamanni, cita-cita, angan-angan. Tamanni, angan-angan, cita-cita dilarang dalam Islam. Yang naknya harap. Satu, harap tu pula terbahagi kepada 3 peseng. Harap dengan khauf tu. Pertamanya untuk orang yang berdosa. Orang yang berdosa dia wajib lebihkan sedikit khauf berbanding rojak. Lebihkan sedikit khauf dengan rojak masih ada, cuma kena lebihkan sedikit khauf. Sebab apa? Sebab apa tidak khauf 100%? Kalau khauf 100%, dia tidak akan bawa bertaubat. Sebab dia terlalu takut, Allah tak terima dah taubat aku ni. Dia terlalu khauf, sehingga kan dia tidak bertaubat. Dan tidak boleh juga harap 100% rahmat Allah bila dia buat dosa, kerana takut bermudah-mudah pula yang tak membawa bertaubat juga. Dia kata, Allah Ta'ala kan Maha Pengampun. Iyalah. Sudah. 2 benda ni tak akan bawa dia untuk bertaubat. Okey, itu orang pertama. Orang kedua, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, orang yang ibadat dengan Allah Ta'ala, kena selarikan, kena selaraskan antara khauf dengan rojak. Tak boleh lebih rojak, kerana sekali akan mari dia, aku ni terima dah amalan aku ni, sudah. Ataupun khauf, lajak pun tak boleh juga, sebab akan membuatkan dia tu malas pula ibadat. Aku buat ni takut-takut mari riak ke apa ni, tak terima pula Tuhan, tak payah buat. Tu orang taat 50-50. Yang terakhir, orang yang mati, orang yang nak sakaratul maut, hampir mati tu, dia kena lebihkan rajak, dia kena lebihkan harap berbanding khauf. Bahkan dalam kitab Syafi'i sebut, khauf ketika tu tak ada guna dah. Sebab sekarang ni dia tengah sakit nak mati, kena husnul thought banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Sakit ni adalah sakit yang tidak sesakit orang mati kufur. Dia sakit ni sakit yang biasa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mati. Tu khauf dengan rojak. Habis. Kesembilannya, membesarkan suruh Allah, menta'zimkan suruhan Allah. Jangan memperlekehkan. Kalau memperlekehkan suruhan Allah yang ijma' ulama, kufur. Memperlekehkan suruhan Allah yang khilaf ulama, jadi haram. Pelekeh-pelekeh ni haram. Pelekehkan benda yang ijma' ulama tak ada khilaf, benda tu Allah suruh, dia pelekeh, kufur.
Baru ni ada video dia kata apa? Mu Islam. Tak wajib tu aurat lagi mu, tak payah tu aurat. Tak payah. Tu aurat ni. Tak payah. Bahaya. Tutup aurat ijma' ulama, tak ada khilaf. Tu memang sepakat ulama 4 mazhab wajib tutup aurat. Dia pergi pelekeh pula tak payah tutup aurat. Bahaya. Kalam-kalam yang boleh bawa pada kufur tanpa sedar. Kemudian kata musannif ke-8 yang habis itu, serta membesarkan suruh Allah serta mengerjakan suruhan Allah. Mengerjakan suruhan Allah bukan syarat sah iman, tapi syarat kesempurnaan iman. Itulah kita baca ni suruh talik-talik sikit, supaya kita beza. Sebab dia cakap ni mudah-mudah ya. Kita bangsa kita hak menuntut ilmu ni mungkin ada muskil kot mana pula ibadat ni jadi syarat sah iman. Ke-10nya membesarkan nahinya Allah. Nya tu kan pada Allah dah. Nahi itu larangan, serta menjauhi yang ditegahinya, yang ditagahi Allah. Jadi benda yang kalau Allah larang kita buat pelengkeh, juga sama kalau benda tu ijma' ulama kufur. Kalau benda tu tak sampai tahap ijma' ulama tak kufur lah. Itu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Binasa iman ni lebih kurang tadilah, iaitu hilang iman dia. Dan bila hilang iman dia, Islam pun automatik hilang. Dan kalau nak masuk juga semula Islam, dia kena musyahadah semula. Dia iman dengan Islam ni, dia panggil iman dan Islam ni kalau sebut salah satu maknanya dua-dua. Kalau sebut dua-dua maknanya beza. Kalau contoh dia sebut orang Islam, orang Islam ya. Makna orang beriman sekali. Orang beriman, Islam sekali. Tapi bila kata Islam dan iman, ada beza tu. Iman tak mesti Islam. Betul lah. Iman tak mesti Islam, Islam tak mesti iman. Islam tak mesti iman. Islam ucap 2 kalimah syahadah tapi dia munafik, tak beriman dengan Tuhan. Dia beriman tapi tak Islam. Dia beriman tasdik dalam hati Allah Ta'ala itu Tuhan, Nabi itu Muhammad itu Rasul, tapi tak ucap syahadah. Jadi kalau sebut dua-dua makna lain-lain, kalau sebut satu ya makna sama. Tu. Yang pertama, menduakan Allah Ta'ala. Itu ma'ruf dah tadi. Kedua, mengekalkan perbuatan jahat serta diharuskan pada berbuat perbuatan jahat. Haruskan perbuatan jahat yang menjadi binasa iman hanya benda yang ijma' ulama sahaja. Benda yang tak ijma' ulama tak kufur. Contoh ijma' ulama, haram tinggal sembahyang. Saya boleh tinggal sembahyang. Dia haruskan perbuatan yang jahat. Jahatnya apa dia? Tinggal sembahyang. Kufur. Ketiga, membinasakan sesama makhluk. Wallahu a'lam. Rehat 5 minit. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.